Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan satu perbincangan. Pada setiap pagi Khamis sebegini kita bincang mengenai perkara-perkara yang mesti kita jaga dalam hidup kita ini. Perkara yang kita kena jaga sepanjang kita hidup di atas dunia ini, yang disebut dengan hati. Hati ini di antara perkara yang utama yang perlu dijaga. Sebab kita belajar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah dia tak pandang pada luaran kita. Allah tak pandang pada jasad kita. Allah tak pandang jasad kita macam mana, kemudian luaran kita bagaimana, ataupun tubuh badan kita ni macam mana, rupa kita macam mana, tidak dipandang oleh Allah. Tapi yang dipandang oleh Allah, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang dipandang oleh Allah ialah hati kamu. Hati ini tempat pandangan Allah. Oleh kerana Allah memandang dalam hidup kita ini, Allah tak pandang tangan kita, Allah tak pandang. Allah tak pandang kepada kaki kita macam mana, Allah tak pandang. Rupa kita, wajah kita macam mana cantik sekalipun, Allah tak pandang. Tapi yang Allah pandang yang disebut dengan hati kita. Dalam satu riwayat yang lain, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dipandang oleh Allah yang disebut dengan hati kamu dan amalan kamu. Amalan yang kita buat dalam hidup kita ini menjadi pandangan Allah. Oleh yang demikian, oleh kerana besarnya pandangan Allah, dan kita pun tahu bahawa selain daripada Allah memandang hati kita, tempat rebutan di antara malaikat dan juga syaitan pada tubuh badan kita ni dah dia berebut pada hati kita. Hati kita ni menjadi rebutan pada malaikat ataupun syaitan. Setiap hari, setiap masa, bila kita hidup je, kita kena ingat tempat yang direbut oleh syaitan ataupun direbut oleh malaikat ialah hati. Kalaulah sekiranya hati kita ni dipegang oleh syaitan, maka keluarlah malaikat. Malaikat ni kira tak ada. Tapi kalau sekiranya dalam tubuh badan kita ni dipegang oleh malaikat, maka syaitan tak ada. Suatu kita kan biasa dengar orang cakap, kamu ni baik macam malaikat, orang sebut demikian. Kan kalimah ini biasa disebut. Tapi kalau ada juga orang sebut, kamu ni jahat macam syaitan, sebut demikian. Maknanya gambaran apa tu? Gambaran bila hati ni tak terjaga. Ini dua, sebab yang kedua, besarnya nilai hati dalam hidup kita. Kemudian yang tiga, hati ni tempat simpannya yang disebut dengan iman. Iman kita ni disimpan dalam hati. Kalau kita tanya, iman ni disimpan kat mana, Ustaz? Disimpan dalam hati. Maknanya hati kita ni kalau sekiranya kita pandai jaga, maka selamatlah iman kita. Tapi kalau hati kita tak pandai dijaga, maka rosaklah iman kita. Iman kita ni akan jadi rosak. Ni keadaan yang kita sentiasa kena jaga. Benda yang paling utama dalam hidup kita, jaga hati. Bila kita jaga hati kita ni, menyebabkan iman kita pun terjaga. Tapi kalaulah kita tak pandai nak jaga hati, iman kita ni akan jadi rosaklah dalam hidup kita. Ni sebab yang ketiga. Yang keempat, Ustaz sebut tadi kan. Kemudian sebab yang kelima, hati ni merupakan raja kepada segala anggota badan. Anggota badan kita ni raja kat mana? Raja dia ataupun ketua kepada
badan kita ialah hati. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, ala inna fil jasadi mudghah, hendaklah kamu tahu dalam jasad kamu tu ada segumpal darah. Iza salahat salahan nas wa iza fasadat fasadan nas, ala wahyal qalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kamu kena tahu dalam tu badan kamu tu ada segumpal darah. Segumpal darah, Rasulullah sebut demikian. Kalau baiknya darah tu, maka baiklah seluruh tubuh badan kamu. Tapi kalau buruknya darah tersebut, maka buruklah seluruh tubuh badan kamu. Apa dia? Ala wahyal qalb. Kamu kena tahu, itulah yang disebut dengan hati. Hati ini dipanggil ketua ataupun raja kepada anggota badan kita. Kita datang ni tergerak daripada mana? Daripada hati. Hati kita yang menggerakkan kita ni nak datang, nak menghafal Quran, nak buat amalan soleh. Datang daripada mana? Daripada hati. Hati kita ni. Oleh kerana 2-3 sebab ni yang besar, yang Ustaz sebut bentar tadi, di antara kenapa yang Islam dia suruh sangat kita ni perhati pada hati ni. Dalam hidup kita, jangan kita pandang lekeh terhadap hati. Maka lahirlah kitab-kitab yang dikarang oleh alim ulama. Dia susun kitab-kitab nak suruh kita ni sentiasa terjaga hati kita. Kerana hati kita ni terlampau mudah jadi rosak. Terlampau mudah jadi rosak dibandingkan payah untuk jadi baik. Di antara tanda hati rosak ni bila kita ada penyakit-penyakit macam ni. Penyakit-penyakit yang ada disebutnya lebih kurang 11 penyakit yang dah disebut sebelum daripada ni lah. Ustaz dah bincang panjang setiap pagi Khamis di Masjid Negeri sebelum daripada ni nya. Ustaz sebut tentang cerita yang ni. Apa dia penyakit yang pertama? Bila berlakunya kekufuran, mula engkar kepada Allah. Kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan dan kebid'ahan. Ni tanda pertama kita ni sedang berpenyakit. Hati kita ni sedang rosak. Bila kita ni kufur. Kufur ni maknanya lawan Allah. Tak nak terima hakikat yang disebut dengan tak nak terima hakikat yang Allah ni Rabb kita. Ni kufur lah. Dia percaya selain daripada Allah. Jangan percaya selain daripada Allah di atas muka bumi ni. Kita kena yakin hanyalah Allah Rabb kita. Ataupun dalam masa yang sama juga kita dah jadi munafik. Munafik ni depan kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Kadang-kadang kita kadang-kadang tutup aurat, kadang-kadang buka aurat. Tanda munafik lah tu. Tanda munafik. Munafik ni apa dia? Kita ni talam dua muka. Dalam hidup kita, bila kita dah jadi orang yang sekejap nak tunjuk baik, sekejap nak tunjuk jahat. Dua-dua kita ni ada pada diri kita kemunafikan. Islam ni dia tak nak macam tu. Dalam hidup kita ni kena selaras, satu je jalan hidup kita. Kalau kita pilih syurga, jangan pilih neraka. Faham tak? Konsep dia, bila kita hidup atas muka bumi ni, bila kita jadi baik, jangan kita buat benda yang jahat. Kalau kita buat juga benda yang jahat, buat juga benda yang baik, munafik. Munafik terus. Islam tak nak kita jadi macam tu. Depan elok, belakang tikam. Ni dipanggil munafik. Tanda yang pertama pada diri seorang. Ataupun kita ni buat benda yang fasik. Fasik. Bila dalam hati kita ni ada benda yang fasik kita nak buat. Fasik ni maksudnya apa dia? Kita berterusan, berkekalan melakukan dosa kecil. Itu fasik. Orang yang fasik. Ataupun sekali kita buat dosa besar. Itu tanda fasik. Tanda fasik dalam hidup kita. Dan kita tak bertaubat terhadap dosa besar tadi. Dosa besar ni apa dia? Tinggal semayang, dosa besar dalam hidup. Buka aurat, dosa besar dalam hidup. Kemudian apa lagi? Minum arak, dosa besar dalam hidup. Dosa besar ni disusun oleh alim ulama, ada lebih kurang 70 dosa besar. Dipanggil al-kabair, minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Dan mula-mula kita belajar, mungkin kalian belajar dengan syekh, kalian akan belajar as-sab'u maubiqat, dipanggil 7 dosa besar. 7 dosa besar. Asyirku billah, syirik pada Allah. Kemudian apa dia? Al-uququl walidain, derhaka pada mak ayah. Mudminun khamr, minum arak. Ni dosa-dosa besar ni. Bila kita buat dosa besar,
sekali kita buat dosa besar. Bila kita sekali kita buat dosa besar, kita tak taubat, fasik. Jadi orang fasik. Dia jadi demikian. Ataupun kita berkekalan buat dosa kecil. Berkekalan buat dosa kecil, dia jadi fasik juga. Macam mana berkekalan buat dosa kecil ni dalam hidup kita ni? Dosa kecil apa dia dalam hidup kita? Kalau sebut banyak sangat dah dosa kecil yang dilakukan dalam hidup seseorang ni. Memandang benda-benda yang tak sepatut dipandang, dosa kecil dalam hidup kita. Mendengar benda yang tak patut didengari. Kita dengar benda-benda yang kita rasa benda tu tak apalah, untuk halwa telinga, kita sebut demikian. Kita rasa demikian. Tapi kita berkekalan dengan benda demikian. Ini dosa kecil. Dosa kecil yang kita berkekalan dengan perkara demikian. Tak boleh dalam Islam. Ini tanda kita ni dalam keadaan yang dah mula rosak dah hati kita. Ini perkara yang pertama, merosakkan hati seseorang. Dalam hidup kita ni, di antara perkara ni yang kita kena jaga pada diri kita. Yang kedua, benda yang merosakkan hati. Ustaz nak sebut yang boleh merosakkan hati kita. Yang kedua, bila kita mula syirik dan riak. Syirik dan riak. Bila syirik dan riak, maka di waktu tersebut dah mula rosak hati kita. Dah rosak hati. Siapa-siapa yang terlibat dengan syirik. Syirik maksudnya menduakan Allah. Menjadikan Allah ni ada lagi selain daripada Allah. Mensekutukan Allah. Kita tarik lagi orang lain. Ada lagi Tuhan lain daripada Allah. Yang ni syirik dalam hidup kita. Kita percaya ada lagi kekuatan yang boleh menyelesaikan masalah hidup selain daripada Islam. Ini syirik. Na'udzubillah min dzalik. Percaya pada nasionalis, percaya pada sekularis, percaya kepada yang disebut dengan ism yang diciptakan oleh manusia ni, komunis. Sekarang ni kan macam-macam gaya orang kita ni berpahaman. Ni syirik pada Allah. Jangan syirik. Syirik maknanya menyengutukan Allah. Ataupun kita dah mula nak jadi riak. Nak jadi riak dalam hidup kita. Suka nak menunjuk-nunjuk. Nak buat dia suatu benda, nak menunjuk-nunjuk kepada selain daripada Allah. Islam dia suruh kita buat ni, dalam hidup kita ni semua lillah. Semua untuk Allah. Dalam hidup kita jangan tunjuk kepada manusia. Jangan kerana manusia. Sebab tu bila kita solat, mulut kita sentiasa sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kita sebut macam tu kan? Tiap kali mana solat, bila kita doa iftitah tu kita sebut sembahyang inna salati, mayaku ya Allah, wa nusuki, segala amal ibadah aku ya Allah, wa mahyaya, segala kehidupan aku ya Allah, wa mamati, segala kematian aku ya Allah, lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Bila kita dah mula ada perangai kita nak menunjuk selain daripada Allah, itu riak. Riak ni datang daripada mana? Daripada hati ya. Hati kita nak menunjuk pada apa dia? Dalam hidup kita ni nak tunjuk pada kawan-kawan, nak menunjuk kepada yang disebut dengan orang-orang tertentu. Bila kita nak menunjuk-nunjuk ni, menunjukkan diri kita ni dah berpenyakit. Tanda hati seorang sudah berpenyakit. Dua. Yang ketiga, bila kita mula cinta pangkat dan juga nak kepada kedudukan. Nah, ni tanda hati yang berpenyakit. Cinta kepada pangkat, nak kepada pangkat dan juga kedudukan, nak kepada jawatan, berebut nak pegang jawatan. Ni tanda kita ni ada penyakit hati lah pada diri kita. Bila kita dah mula nak berebut yang disebut dengan jawatan kita, nak kepada kedudukan kita, nak suruh nama kita ni hebat, dikatakan orang yang hebat, dikatakan orang yang tertinggi dan sebagainya. Ni tanda kita ni dah berpenyakit. Tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga ya. Yang keempat, hati kita ni dah berpenyakit bila kita dah ada hasadan wa baghdan. Rasa dah mula hasad dan juga penuh dengan kebencian. Mula hasad dan dengki. Hasad dan cepat nak benci pada orang tu, benci pada orang ni, tak suka dengan kita ni, tak boleh tengok orang lain lebih. Ada je orang lebih daripada kita, kita pun dah mula rasa tak selesa.
Kita ni ada penyakit ni. Penyakit kat mana? Penyakit pada hati. Hati dia dah guna penyakit. Siapa-siapa yang dengki dengan nikmat orang, artinya dia tak suka dengan pemberian Allah kepada orang tersebut. Ini cara kita kena faham dalam hidup kita. Kerana setiap di kalangan kita ni Allah dah bagi dah rezeki masing-masing. Semua dah ada dah. Rezeki ustaz ada, rezeki kamu ada. Dalam hidup kita ni semua dah ada rezeki masing-masing. Allah dah tulis dah rezeki di kalangan kita. Rezeki yang ada di kalangan kita ni Allah dah agih dah. Sesuai dengan orang ni sebanyak ni, orang ni sebanyak ni. Rezeki-rezeki ni Allah susun ada di seorang ni sendiri. Sejak bila rezeki ni ditulis oleh Allah? Sejak dalam kandungan ibu lagi. Dia dalam kandungan ibu lagi. Bila dalam kandungan ibu tu, waktu mana kita dalam kandungan ibu, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan malaikat ditiup roh. Ingat tak dalam hadis Arba'in yang kalian belajar dengan Syekh, kita belajar dengan guru kita ni, dalam hadis Allah kumpulkan seorang tu fi batn ummihi, dalam perut ibu dia arba'ina yauman, 40 hari. Kemudian lepas tu cukup 40 hari lagi 120 hari. Kemudian datang malaikat fayu'maru bi arba'i kalimat, diarahkan untuk tulis 4 perkara. Tulis 4 perkara dalam kandungan ibu ni. Apa dia ditulis? Yang pertama sekali tulis bikatbi rizqi. Tulis terus tentang rezeki yang kita nak hidup ni. Kita nak kerja apa dia, kita dapat banyak mana, kemudian kita ni dapat anak berapa orang, semua tulis. Bikatbi rizqi, tulis tentang rezeki seseorang. Yang kedua, dalam hadis tu disebut wa ajali, ajal kamu, bila masa kamu mati, bagaimana kamu mati, dan bagaimana ni rezeki dalam hidup seorang. Yang ketiga tulis wa amali, amalan kamu macam mana. Kemudian yang keempat tulis dalam kalimah mula dalam kandungan ibu tu, tulis terus sama ada dia di kalangan ahli syurga ataupun dia di kalangan ahli neraka. Nah, yang ustaz nak sebut tadi, rezeki ni Allah dah tulis dah pada semua di kalangan kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di arasy Allah tu telah ditulis rezeki-rezeki yang Allah janjikan pada kamu, dan apa yang dijanjikan oleh Allah pada diri kamu, semuanya Allah dah tulis dalam simpanan Allah, dia panggil. Jadi kamu jangan dengkilah. Di kalangan kita ni jangan saling berdengki. Tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni. Bila kamu dengki, tanda kamu ni dah ada penyakit pada hati kamu. Yang ni bila ada penyakit ni, tanda apa dia? Syaitan dah mula menguasai. Syaitan dah masuk dah dalam tubuh badan kita ni. Kemudian yang kelimanya, penyakit, dah datang penyakit pada hati seorang. Bila kita dah ada perasaan ujub. Ujub ni maksudnya apa dia? Ujub ni rasa takjub pada diri kita sendiri. Rasa kagum diri depan cermin, tengok muka kita. Lawa juga aku ni rupanya. Ni takjub, ujub ni bahaya. Dalam hidup kita, bila kita rasa kita lebih, kita ni hebat dalam diri kita ni tanda kita ni ada penyakit pada hati kita. Ni di antara benda yang kena buang. Jangan biarkan dia berkekalan dalam tuadan kita. Ujub ni bahaya pada seorang bila kita mula kagum pada diri kita sendiri. Kemudian yang keenam, kita mula jadi sombong dan juga takabur. Bila kita mula merasakan kita ni lebih, kita mula rasa naik kedudukan kita, sombong. Kita mula bercakap lain cara kita bercakap. Jangan ada dalam hati kita ni perasaan sombong. Jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin al-kibriya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak akan masuk syurga siapa yang ada dalam hati dia sebesar zarah, kecil je. Sebesar zarah tu dalam hati dia perasaan al-kibriya, rasa sombong. Tak masuk syurga. Dalam hidup kita ni, pastikan kita ni buang perasaan sombong ni. Jangan ada pada kita sombong. Bila kita sombong, al-kibru ghamratul haq. Rasulullah sebut demikian. Bila kamu sombong,
kamu akan tutup kebenaran. Kamu tak nak dengar dah benda yang benar, yang sepatutnya ada pada diri kita ni. Kebenaran itu kita tak boleh terima dah. Macam bila kita jadi sombong kan, kuliah kita tak nak dengar dah. Bila kita sombong dalam hidup kita ni semayang pun tak nak dah. Bila kita rasa kita ni senang, cukup semua. Bila kita sombong, cakap pun kasar. Kemudian apa dia lagi? Sombong lah ni. Kita pun tak nak taubat. Kemuncak, bila orang sombong ni, dia tak nak bertaubat pada Allah. Dalam hidup dia. Ni, dia akan jadi demikian. Yang ketujuh, ni penyakit yang bersarang dalam hati manusia. Kalau kena penyakit ni, maknanya habis hati kita. Lama-lama khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Dia Allah jadikan yang ayat awal-awal lagi, mula-mula dalam surah Al-Baqarah tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Telinga ni tak nak dengar dah ayat Allah. Wa ala absarihim, mata pun tak nak pandang dah. Ghisyawah, ada penutup Allah sebut. Dia tak nak dengar dah kebenaran dalam hidup dia. Kesan daripada mana? Bila kita ni dah jadi sombong dalam hidup kita. Kemudian yang ketujuh, penyakit yang ada pada diri kita. Penyakit jadi kedekut. Jadi kedekut. Menyayangi terhadap harta dunia. Ini di antara penyakit yang mula bersarang dalam jiwa kita. Mula tamak terhadap yang disebut dengan yang kita ni mula jadi kedekut. Sayang sungguh. Kedekut tak kedekut kita ni sampai kita direla barang tu buruk dalam simpanan kita dibandingkan kita nak bagi pada orang. Kedekut dipanggil demikian. Dibandingkan kita berbagi. Ni kedekut. Orang Melayu panggil tai hidung masing. Dia panggil. Maknanya kedekut sungguh. Tak tahulah macam mana tai hidung pula yang dikira ni. Bila orang kita nak sebutnya kedekut, di kalangan kita bila jadi kedekut ni, dia menyimpan. Dia simpan tu sampai dia jadi kikir. Kedekut dia tu sampai jadi bakhil. Akhirnya dapat haji bakhil. Sian pada orang tu. Nama haji pula tu, kesian. Dia tua-tua pun kedekut juga. Dia jadi lambang kekedekutan yang ada pada diri seseorang. Kalian kena jaga yang ni, penyakit ni, kedekut. Kemudian yang ke-8, penyakit yang ke-8 yang biasa terkena pada diri seorang. Apa dia lagi? Ghurur ataupun terpedaya. Ditipu. Ghurur, ditipu. Siapa yang tipu kita? Terpedaya. Syaitan yang menipu kita. Yang kedua, yang tipu kita siapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni menipu kita. Syaitan tak tipu, tapi hawa nafsu dah menipu kita. Sebab tu bila masuk bulan Ramadan ini kan, bila masuk bulan Ramadan, wasuffidatis syayatin, digari syaitan. Syaitan tak ada dah. Yang ada apa dia? Hawa nafsu pula. Yang menjadi musuh pada diri kita. Sebab tu Allah dia jadikan Ramadan. Nak suruh kamu kenal musuh kamu. Dalam hidup kamu, bila kamu tak dibuat Ramadan, Allah tak buat Ramadan, kita tak kenal musuh kita. Boleh jadi kita sibuk dalam hidup kita ni, tak tahu siapa musuh kita. Kenapa Allah buat Ramadan? Salah satu sebab kenapa Allah buat Ramadan, nak suruh kita kenal siapa musuh kita. Musuh kita ni siapa dalam hidup kita? Yang pertama syaitan, yang memperdayakan kita. Yang kedua, hawa nafsu. Yang ketiga, yang menipu kita, yang menipu kita, si munafik. Orang munafik yang menipu kita. Orang munafik ni dia akan cari jalan nak memperdayakan orang mukmin. Yang keempat, musuh kita siapa? Orang kafir. Ramadan Allah genapkan semua. Allah tunjukkan semua. Kamu kena kenal syaitan ni siapa. Jahat syaitan. Sebab tu aku jadikan Ramadan. Kemudian bila masuk bulan Ramadan, kamu kena kenal hawa nafsu kamu tu siapa. Masing-masing kena kenal hawa nafsu dia tu setakat mana. Nafsu dia. Masuk bazar Ramadan, terkelik-kelik tak mata dia. Waktu mana masuk dalam bulan Ramadan, datang tak benda-benda yang mengiurkan, makanan-makanan yang mengiurkan tuadan dia. Begitulah dalam hidup. Kita ni terpedaya. Masuk bulan Ramadan, nak tidur ke tak tidur? Nak bangun ke berapa pada diri kita? Ni kenapa? Hawa nafsu.
Mendidik, dia panggil didikan. Sebab tu Allah jadikan Ramadan untuk nak memperkenalkan musuh-musuh kepada hati seseorang. Di kalangan kita ni, gurur ataupun terpedaya, kita ni dipedayakan oleh mereka. Syaitan akan datang pujuk kata, hebat, dah hafal 30 juzuk dah Al-Quran, kamu ni orang yang terpilih lah, kerana kamu dapat 30 juzuk Al-Quran. Orang lain kamu pandang lekeh lah, sebab dia tak dapat 30 juzuk Al-Quran dalam hafalan. Dah mula dah dipedaya oleh syaitan. Syaitan mempedayakan kita. Tok imam pun kena pedaya, ustaz pun kena pedaya dalam hidup ni. Siapa? Tipu daya syaitan. Sampai apa dia, para alim ulama buat kitab karang Talbisu Iblis. Talbisu Iblis, tipu daya iblis dia panggil. Iblis ni menipu kita ni pandai, bijak. Kita berjalan ke masjid tu, kita berjalan nak datang semayang tu, iblis kacau lagi. Iblis kacau lagi. Sebab tu Rasulullah suruh baca doa. Sambil berjalan tu, Allahumma ja'alni nura, waj'al amami nura, waj'al basari nura, waj'al yadi nura. Baca doa. Sambil berjalan tu nak pergi masjid tu baca doa. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata dar salam. Samalah dalam hidup kita ni, sambil datang untuk dengar kuliah ni, baca kalimah-kalimah demikian. Kenapa? Syaitan ni tipu kamu. Dia akan pedayakan kamu. Dia akan buat macam-macam gaya untuk mempedayakan diri kamu. Gurur, dia panggil demikian. Kemudian yang ke-9, tanda hati kita ni berpenyakit. Bila kita ni marah yang melampau. Kita mula membiarkan perasaan kemarahan itu tak boleh menguasai, tak boleh dikuasai. Islam bukan nak suruh cabut buang marah, tak. Marah ni kena ada. Asyidda'u 'alal kuffar. Dengan orang kafir kamu kena bertegas. Ni maknanya kamu kena guna kekuatan diri kamu. Ruhama'u bainahum, di kalangan orang Islam kamu kena jadi rasa kasih sayang di kalangan orang Islam. Ni cara Allah ajar pada diri kita. Tapi kalau marah kamu dah tak boleh kawal, marah tu sampai pukul dinding-dinding, marah tu sampai hentak kaki-kaki, marah tu sampai apa dia, muntah keluar, nak marah sangat tu sampai muntah, nak marah sangat sampai pengsan. Ada yang nak marah sangat, yang marah sangat tu sampai dia hilang kawalan, maknanya hati kamu dah ada penyakit. Tu kena faham, kamu dah berpenyakit dah. Penyakit apa dia? Penyakit hati yang sedang berlaku di kalangan kita. Yang ke-10, bila kita tanda kita ni penyakit hati kita, bila dunia ini mula dicintai, mencintai dunia. Ni tanda kita ni berpenyakit hati kita ni. Kemudian kita sayang sangat dengan dunia, rasa indah sangat hidup dengan dunia ini. Padahal perjalanan hidup kita ni Allah berjalan meninggalkan dunia. Suatu waktu mana orang mati, kita panggil dah meninggal dunia dia. Dah meninggal dunia dia. Bila orang meninggal dunia kan? Kenapa? Kerana perjalanan hidup kita ni, bukan kita ni nak suruh kita kekal atas dunia. Tapi pelik orang kita, lagi lama hidup, lagi sayang dengan dunia. Lagi lama hidup, lagi nak bertahan dengan dunia. Padahal kalau kita nak bertahan pun, kita mati juga. Kalau kita nak jaga barang-barang kita ni kan, jaga barang-barang kita, kita mati, kita tinggal juga barang tu. Kita tinggal juga barang yang kita sayang. Sayang apa dia? Orang perempuan sayang barang kemas. Misal contoh, kalian sayang barang kemas. Bila kalian mati, kalian bawa tak barang kemas masuk dalam kubur? Tak bawa pun. Bawa amalan je. Rasulullah sebut yutbi'ul mayyit salasah. Rasulullah kata, bila jenazah tu bergerak je, bila jenazah bergerak je, ada 3 yang mengikut dia. Rasulullah sebut terus, yang mengikut jenazah tu bila bergerak tu, ahluh, keluarga dia. Yang kedua, wa maluh, harta benda dia. Yang ketiga, wa amaluh, dan amalan dia. 3 ni akan mengikut yutbi'ul mayyit, yang ikut jenazah. Tapi wa yabqa wahid, yang kekal dengan jenazah tu 1 je. 2 lagi balik. Yang balik ni apa dia? Keluarga dia balik. Keluarga ni hantar jenazah sampai ke kubur, panjang tengkuk.
memandang jenazah tu turun kan ke dalam kubur. Bila nampak saja jenazah tu dah turun dalam kubur, kemudian ada seorang nak terjun dalam kubur. Tak ada seorang pun yang nak terjun. Nak buat apa dia? Balik lepas ke bumi balik. Yang kedua yang ikut harta benda dia. Wa maluh, harta benda dia. Harta benda yang diikut ni bila sampai ke kubur ada turun sekali dengan dia. Tak ada orang buat rumah dalam kubur, tak ada. Bodoh benar orang tersebut yang kalau buat rumah dalam kubur. Tak ada orang yang letak televisyen. Bodoh benar kalau dia letak televisyen dalam kubur. Tak adalah orang yang nak letak makanan dan sebagainya dalam kubur. Bila masuk saja dalam kubur, sempit je tanah. Kawasan dia tu yang tu je. Harta benda dia ni balik. Orang akan agih-agihkan, ambil lah yang ni. Dipanggil harta faraid, difaraid lepas pada kematian seorang. Yang kekal apa dia? Amalan dia. Amalan yang kita buat untuk kita bekalkan di hadapan dalam hidup kita. Ni orang yang cerdik dalam hidup. Habis yang kamu cinta sangat terhadap dunia ni, kenapa? Sayang sangat terhadap dunia. Kadang-kadang kan kita kan menangis-nangis kita kalau barang kita hilang. Barang kita hilang tu kita menangis. Padahal boleh jadi cara tu Allah nak jadikan dalam keadaan cara macam tu lah Allah nak suruh kita ni berinfak di jalan Allah. Tak apa kita sebut bila barang kita ni hilang je, katakanlah di kalangan kita ni barang dia hilang. Bila dihilang barang dia tersebut, dia pun sebut tak apa ya Allah, kamu gantikan yang lebih baik. Mulut kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Itu cara. Kemudian baca doa lagi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kena ini ya Allah. Wa khluf li khairan minha. Gantikanlah pada diri saya yang lebih baik daripada apa yang saya hilang ini ya Allah. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berhadapan dengan musibah, baca doa-doa macam ni. Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kena ini ya Allah. Wa khluf li khairan minha. Gantikanlah pada saya yang lebih baik daripada apa yang saya alami ini sendiri ya Allah. Dan akhir sekali, tanda hati kita ni berpenyakit apa dia? Mula menurut kehendak hawa nafsu. Melayan je hawa nafsu. Semua 11 yang Ustaz sebut sebentar tadi ni mesti dibuang dalam hati kita. Mesti diusaha untuk dibuang. Mesti pada diri kita ni cari jalan. Macam mana nak buang penyakit tadi? Penyakit marah, penyakit sombong, penyakit yang ada pada diri kita ni mesti bersih. Kalau tidak, dia akan membarah, dia akan merebak. Merebak tu terkesan pada tubuh badan kita. Nampaklah pada tubuh badan kita payah nak masuk agama. Bila kita dah buang dah semua 11 tadi. Ini tanda betul-betul mudah-mudahan demikian. 11 tadi kita dah buang dah, maka kita gantikan dengan 12 perkara pula. Kena ganti dalam dada kita ni dengan 12 perkara pula yang lain. Masukkan yang lain dalam hati kita. Yang ni yang perlu dipahami. Buang tu bersih je. Tak ada dah perasaan sombong. Tak ada dah perasaan nak mengikut hawa nafsu. Lepas tu ganti dengan apa? Yang pertama, gantikan pada dalam hati kita ni tauhid ubudiyah kita kepada Allah. Yang pertama, masukkan Allah dalam hati kita ni keyakinan aku hidup hanyalah untuk Islam. Hanyalah dengan Allah. Kehidupan kita dengan Allah. Ni yang pertama kena masuk dalam badan seorang. Yang kedua, kena masuk dalam jiwa kita ni, dalam hati kita ni, keikhlasan. Masukkan keikhlasan. Dalam hati kita ni semua benda buat kerana Allah, kerana Allah. Tak ada lah benda yang lain. Aku buat ni nak jadi ikhlas. Senang ke susah nak jadi ikhlas? Susah. Susahnya nak jadi ikhlas sampai Allah turunkan surah Al-Ikhlas.
Ingat yang betul-betul yang Ustaz nak sebut ni poin yang besar. Susahnya nak jadi ikhlas sampai Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Susah nak jadi ikhlas sampai Allah jadikan surah Al-Ikhlas ni senilai 1/3 Al-Quran. Nak sebutnya besarnya nilai ikhlas sampai Allah jadikan surah Al-Ikhlas senilai 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran. Kita duduk seorang-seorang baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama dengan kita baca 1/3 Al-Quran. Nah, besarnya nilai surah Al-Ikhlas. 2 kali surah Al-Ikhlas kita baca, kita dah baca 2/3 Al-Quran. 2/3 Al-Quran. Kita baca lagi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dah baca 2/3 Al-Quran hari tersebut. Besar lagi nilai Al-Quran ini, surah Al-Ikhlas ini, sampai Allah jadikan kalau kita baca 3 kali je surah Al-Ikhlas setiap hari. Setiap hari baca 3 kali je surah Al-Ikhlas, sama dengan kita baca sebuah Al-Quran. Sebuah Al-Quran dalam hidup kita setiap hari. Kadang-kadang kan kita tak sempat, kita baca 3 kali je surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah 3 kali kan kita baca. Bila 3 kali kita baca, sama dengan sebuah Al-Quran. Apa besar sangat dalam surah Al-Ikhlas. Allah nak tunjuk bahawa hanya Allah yang besar. Qul huwallahu ahad. Allah ni satu. Bukannya Allah ni 2, bukannya 3, bukannya 4, dan tidak ada sama dengan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat pergantungan dalam hidup kita. Allah ajar Allahus samad. Sifat as-samad ini hanyalah bagi Allah dipanggil. Lam yalid, Allah ni tidak diperanakkan. Walam yulad, Allah ni tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada sama satu pun atas muka bumi ini di kalangan makhluk apa pun yang menyamai dengan kekuasaan Allah. Itu cara Allah nak ajar dalam hidup kita ni. 2, keikhlasan. Ikhlas. Nak belajar jadi ikhlas. Tiap kali mana kita buat sesuatu, kita pejam mata lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Kalau tak nak pejam mata pun tak apa, tapi hati kita tu sentiasa sebut lillah, lillah, lillah. Ni semua benda yang kita buat. Sikit lagi nak makan lillah, nak tidur lillah, nak berumah tangga lillah. Segala benda kita buat lillah, lillah, lillah. Semuanya untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah dalam hidup kita ni. 2. Yang ketiga mesti ada as-sidqi. As-sidqi, as-sidqu boleh juga, as-sidqu pun boleh, as-sidqi pun boleh. Berlaku benar di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga masuk dalam hati kita ni as-sidqi. Benar. Benar ni maksudnya macam mana? Mesti sama. Mulut dengan perbuatan serentak sekaligus. Itu dipanggil as-sidq. Macam Abu Bakar as-Siddiq. Sebab dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala sebut tentang as-sidqi ni, as-sidqu ni, Allah cerita macam ni, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Allah sebut cerita demikian. Di kalangan orang mukmin ni ada yang benar sadaqu ma ahadullah alaihi. Dia betul tunjuk benar dia dengan apa yang dia janjikan dengan Allah. As-sidqi. Ada di kalangan minal mu'minina rijalun. Allah kata ni betul-betul anak jantan. Allah Subhanahu wa taala sebut rijalun. Betul-betul dia ni seorang yang menunjukkan komitmen yang betul dia dengan Allah. Rijalun sadaqu ma ahadullah. Dia telah benarkan janji dia dengan Allah. Janji dia dengan Allah apa dia? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbah. Sampai peringkat mereka gugur di jalan Allah. Mereka tunjuk sungguh betul aku dengan kamu ni betul ya Allah. Aku ni bukan main-main. Sampai peringkat gugur syahid di jalan Allah. Kerana apa dia? Kerana membenarkan janji dia dengan Allah. Dia bukannya macam orang bercinta lah. Dia sebut kan,
Saya ni cinta betul awak. Tak percaya, belah dada saya. Belah dada saya. Akan ditemui cinta itu di dalam hati saya. Dia sebut demikian. Ambil kapak, nak belah, lari lintang bukang dia. Dia jadi demikian. Itu mengarut. Itu cerita bohong dia panggil. Dia kata, lautan api sanggup kurenangi. Kan dia sebut demikian kan. Kita kata, kita buat sungguh lautan. Lepas tu kita cucuh api, kita tengok. Dia renang tak berenang. Kita sebut demikian. Tak buatnya. Tak buatnya dalam hidup. Maknanya, dia ni bukan as-sidqi. As-sidqu ni maknanya apa dia? Kita ni membenarkan. Bukan mulut dia sebut. Tapi kita tunjuk dengan perbuatan. Mesti begitu dalam hati kita. Dalam hidup kita ni. Sampai peringkat Allah kata, "Faminhum man qadha nahbah." Ada di kalangan kamu ni yang telah gugur di jalan Allah. Wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka itu yang sedang menunggu-nunggu untuk gugur di jalan Allah. Tunggu je masa untuk nak apa dia? Aku ni ya Allah, aku ni nak tunjuk betul-betul aku ni beriman pada kamu ya Allah. Sampai bila? Kalau kamu panggil untuk aku mati syahid, panggil aku untuk aku gugur di jalan kamu mati saat ini, aku bersedia ya Allah. Wa minhum man yantazir. Lalu Allah sebut ujung tu orang yang macam ni wa ma baddalu tabdila. Mereka tak tukar janji-janji ganti mereka. Mereka tak tukar janji ini. Mereka kekal dengan janji ini sampailah mereka menghadap di hadapan Allah. Tu yang ketiga kan. Yang ketiga dalam hidup kita. Yang keempat, masukkan dalam hati kita lagi perasaan zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masukkan dalam hati kita ni rasa zuhud. Zuhud ni benda yang kita rasa tak tamak. Lawan pada zuhud maknanya tamak. Lawan pada zuhud kita rasa memadai. Setengah alim ulama disebut sebelum kita zuhud kita kena jadi qanaah. Qanaah ni maknanya berpada dengan apa yang ada. Cukup dah. Allah bagi banyak ni pun alhamdulillah. Nikmat dah dalam hidup aku. Kemudian kita ni tak adalah nampak tamak. Nak yang tu, nak yang ni. Tamak kita ni luar biasa. Tamak kita ni pelik dalam hidup. Ni dipanggil ketamakan. Na'udzubillah min dzalik. Minta jauhlah daripada Allah, daripada sifat tamak. Manusia ni bila tamak, dia tak kenal halal haram. Bila manusia ni dia tamak, dia tak peduli dosa dan juga pahala. Tak peduli dalam hidup. Bila tamak, perasaan tamak tu kan. Macam kita ambil nasi kan. Nasi kan. Kita ambil nasi. Kita jadi tamak. Tengok lauk orang tu banyak, lauk orang ni banyak. Kita pun masuk juga. Tamak kan. Pada diri kita ni. Yang menyebabkan akhir kita makan habis ke? Tak habis. Tamak dia panggil. Bila tamak, maknanya kamu tak zuhud. Tak ada zuhud pada diri kamu. Belajarlah untuk menjadi manusia yang zuhud. Masukkan dalam jiwa kita ni. Untuk kita ni jadi cukup dah. Alhamdulillah dah. Suasana yang Allah bagi macam ni pun alhamdulillah dah dalam hidup kita. Zuhud. Dia panggil demikian. Kemudian yang kelima, masukkan lagi dalam hati kita ni apa dia? Tawakal. Tawakal yang tinggi kita kepada Allah. Tawakal tu mesti pergantungan. Tawakal ni maknanya hidup bergantung pada Allah. Tawakal sebagaimana burung. Rasulullah sebut, yaghdu khimasan. Pagi-pagi lagi keluar daripada rumah tu, keluar daripada sarang dia tu khimasan, dalam keadaan perut yang kosong. Burung mana ada account bank? Burung kan mana ada duit simpanan dalam peti ais? Tak ada. Kan? Dalam simpanan makanan tak ada burung. Tapi taghdu khimasan wa tarwihi bitanan. Rasulullah kata, bila pulang petang hari, burung tu penuh dalam perut dia. Kekenyangan. Rasulullah cerita benda yang demikian. Cantiknya perumpamaan Rasulullah kan. Nak ajar diri kita ni macam tu lah dengan Allah. Dengan Allah. Dalam hidup kita ni, pergantungan kita dengan Allah tu biar kuat dalam hidup kita. Ikat diri kita dengan Allah tu. Ya Allah, aku ni begini, ya Allah, aku ni begini. Bergantung dengan Allah.
Jangan kita ni bergantung dengan orang, jangan. Bergantung dengan kecantikan, jangan. Jangan bergantung dengan rupa paras, bergantung dengan kekuatan diri sendiri, jangan. Tapi hidup ni bergantung pada Allah. Lalu Rasulullah ajar pada kita, tiap kali mana kita turun daripada rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang keenam masuk dalam jiwa kita ni apa dia? Mencintai Allah sepenuh hati. Biar dalam dada kita ni penuh cinta Allah. Dalam jiwa kita ni, masukkan dalam jiwa kita ni, aku hanya mencintai Allah. Dalam diri kita ni. Ni benda yang tadi kita buang, yang ni kita masukkan dalam hati kita. Benda apa dia? Hidup ni cinta Allah, keutamaan. Sehingga kan kalau ada menghalang cinta kita kepada cinta Allah, kita kena tolak cinta yang menghalang tadi. Kena tolak. Kadang-kadang dalam hidup kita ni terhalang dengan apa dia? Dengan game, misal contoh. Game kita ni, di antara main game dengan sembahyang, mana kita nak? Tinggalkan game, pergi ke solat, pergi sembahyang. Jangan kita sampai cinta kita terhalang dengan kecintaan selain daripada Allah. Dalam hidup kita ni, tidur dengan kita solat. Tidur ni kita mengantuk yang amat sangat. Tidur, tiba-tiba dengan azan, kawan-kawan kita kejut, bangun solat. Di antara nak bangun solat ke, nak pergi yang disebut dengan nak pergi yang namakan dengan nak solat ke, nak tidur di saat tersebut. Tentu kita akan diajar supaya solatlah, bangunlah. Walaupun dalam keadaan yang sesukar itu dan sepayah itu. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum, dalam keadaan apa dia? Khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah cerita demikian. Dengan kamu renggangkan jasad kamu kan daripada tempat tidur kamu, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum, kamu berdoa pada Tuhan kamu, minta dengan Allah dalam keadaan macam mana? Khaufan, dalam keadaan kamu rasa takut, wa tama'an, dalam keadaan kamu rasa tamak pada diri kamu. Allah kata, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami infak, kami bagi pada kamu tu, kamu belanja balik di jalan Allah. Maknanya rezeki kamu akan bertambah bila kamu letak cinta kamu kepada Allah yang lebih besar dalam hidup ini. Bila cinta kita letak kepada selain daripada Allah dalam hidup ini, dalam hidup kita ni, kenapa orang tanya, kenapa kamu menghafal Quran? Misal contoh ni, letak dulu cinta Allah. Jangan kita baru ni ustaz dengar juga kan disebut, kenapa menghafal Quran? Untuk menjadikan ibu dan ayah kita berbahagia. Betul lah, betul. Tapi yang paling utama dalam hidup kita ni, bila kita menghafal Quran, kita buat amalan ini, kalau ditanya untuk apa? Untuk tunjuk rasa cinta aku kepadamu ya Allah. Ini cinta kita. Allah bila kita mencintai dia, mesti dibalas cinta ini. Allah sebut kan, fazkuruni azkurkum. Kan dalam kalimah yang Allah jawab terus, kamu sebut nama aku, fazkuruni azkurkum, aku akan sebut balik nama kamu. Maknanya apa dia? Kamu cinta aku akan balas cinta kamu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cerita kan, macam mana kamu nak suruh kamu nak cinta pada aku kan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu ikut yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah. Ini cara dalam mencintai Allah dalam hidup. Kemudian apa lagi masuk dalam diri kita ni? Yang ketujuh, masukkan ar-raja wal khauf dalam jiwa seseorang. Masukkan yang ni, raja wal khauf, harap dan juga takut. Dalam diri kita ni, mulakan tanam dalam jiwa kita ni raja wal khauf, takut dan juga harap. Harap pada Allah, takut dengan neraka Allah, harap dengan syurga Allah. Ni kena sentiasa ada dalam hati kita ni,
dalam jiwa kita ni, aku naklah ya Allah, aku haraplah ya Allah, nak takut dengan neraka kamu, dosa aku ni banyak ya Allah, harap dengan syurga kamu walaupun amalan tak seberapa dalam hidup ini. Dia panggil al-khauf wal raja. Kemudian apa lagi yang kena masuk dalam tawadan kita ni? Yang ke-8, masukkan takwa dan juga wara'. Takwa dan juga wara'. Ni kena ingat ada di kita ni. Masukkan ketakwaan dalam hidup kita dan juga wara' dalam diri kita. Kemudian yang ke-9, masukkan syukur dalam hidup itu. Syukur sepanjang masa. Kerana wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah sebut, sikit sangat di kalangan hamba aku yang syukur. Sikit ya yang syukur. Kalau kita boleh masuk di kalangan orang syukur, tanda kita ni orang yang hati yang terjaga. Hati yang terjaga. Syukur sepanjang masa. Alhamdulillah. Setiap hari kita ni, setiap masa ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa kali sehari? Lebih 70 kali sehari. Kena sentiasa syukur. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Aku jadi manusia. Alhamdulillah. Jadi manusia ni, tengok diri kita kan, Alhamdulillah. Jadi manusia. Buatnya aku jadi Doraemon, tak kena ingat. Buatnya aku jadi SpongeBob SquarePants. Dalam hidup kita ni, buatnya kita jadi katak puru, jadi slipper, jadi, maknanya dalam hidup kita, kalau Allah nak buat, Allah boleh buat kita kan. Tapi kenapa Allah pilih kita jadi manusia? Alhamdulillah. Jadi manusia, nikmat yang patut kitanya sentiasa syukur dalam diri kita. Yang ke-10, tanam dalam jiwa kita apa dia? Sabar dan menyerah diri serta redha dengan ketentuan Allah. Yang ke-10 yang kena masuk dalam jiwa setiap di kalangan kita ni. Sabar dalam hidup kita ni. Sabar, menyerah diri dan redha dalam diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk ni lah, sampai yang ke-10 ni lah Ustaz berhenti dalam pengajian di masjid negerinya, sampailah duk cerita tentang MUI, masih lagi cerita MUI macam mana tingkat sabar. Baru sampai 10, yang ke-10. Dia ada dua lagi tu kita sembunyikan dalam siri-siri yang akan datang. Yang akhir nanti, dalam pengajian kita yang akan datang nanti, kita sambung dalam bab ni lah. Hari ni Ustaz muqaddimahkan balik terhadap pengajian sebelum daripada ni. Ibu-ibu kita yang belajar, ayah-ayah kita belajar di masjid negeri setiap hari Khamis sebelum daripada ni. Dan hari ni insya-Allah kita akan mulakan balik tajuk yang disebut dengan sabar ini, dan dalam pengajian minggu yang akan datang nantilah insya-Allah. Ada dua lagi perkara yang kita kena masukkan dalam dada kita ni, dalam perbincangan kitab ni lah. Kitab Induk Penyucian Jiwa yang disusun oleh Sayyid Hawa rahimallah. Mudah-mudahan Allah berkatilah amalan yang beliau jadikan, dan kitab yang tebal setebal ini ni kalau boleh masuk dalam tu badan kita semua, insya-Allah dia akan jadi orang yang soleh lah di kalangan kita dan orang yang terbaik di kalangan kita. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang menunggu saat kuliah-kuliah sebegini, dan insya-Allah kita akan mulakan balik kuliah-kuliah, siri-siri kuliah pagi macam ni, nanti akan dimaklumkan balik lah siri-siri ini. Dan kalian duduk menada kitab insya-Allah. Mudah-mudahan dengan cara demikian dia akan menambahkan lagi ilmu dalam hidup kita dan bekalan pada diri kita ini sendiri insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.